Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat tuan-tuan dan puan sekalian. Sambung mukadimah kajian kita pada hari ini, yaitu dalam bab hadis surat 71, hadis ke-124. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sharibal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seekor anjing minum dalam bejana, dalam bekas, kamu basuhlah bejana ataupun bekas itu 7 kali. Jadi Nabi SAW beritahu kita, kalau anjing masuk ataupun seekor anjing meminum tempat minum kita ataupun tempat makan kita, pinggan ke, kan? Macam mana? Jadi dia kena apa? Sama. Maknanya apa? Berapa kali? 7 kali. Ya, 1 tanah. Campur dengan tanah. Kita baca sikit lagi. An Adi bin Hatim qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Daripada Adi bin Hatim, kata Adi, sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi. Dia kata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala idza arsalta kalbaka al-mu'allama faqatala fakul wa idza akala fala ta'kul fa innahu amsakahu ala nafsihi. Qultu ursil kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Qala fala ta'kul fa innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala kalbi akhar. Ni kalau kita guna anjing untuk berburu. Kan orang dulu kalau dia berburu, dia akan guna anjing, kan? Jadi Ibnu Abi Hatim ni, dia tanya Nabi SAW atau Adi bin Hatim. Jadi dia kata perihal berkenaan dengan anjing berburu. Bagaimana saya buat dengan anjing berburu ni? Jawab Nabi SAW, apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih, kan anjing yang telah dilatih untuk berburu, anjing yang latih untuk berburu ada 3 ekor, 4 ekor, kan? Buru. Jadi anjing dilatih untuk berburu. Dia tangkap rusa, kan? Kalau tangkap biawak tak boleh makan lah. Biawak tu kan. Tangkap ayam hutan ditangkap, kan? Kemudian kalau kita tengok anjing ni, kalau tangkap dia bukan pakai tangan dia, sebab tangan tak ada, semua kaki, kan? Dia mestilah menggunakan mulut dia, taring dia.
Kan? Kemudian dia membunuh binatang buruan. Ditanya Nabi. Kemudian dia bunuh binatang buruan. Kata Nabi apa? Apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih. Makna dia apa? Kalau hadis ni berkenaan dengan tu, makna dia di Arab pun ada lah. Kan? Di mana-mana pun ada. Kan? Kita yang tak nampak. Pasal apa tak nampak? Sebab kita duduk kat taman. Yang kita nampak anjing belaan sajalah. Orang bela kan. Dia apa nama petang dia bawa keluar, pagi bawa keluar, tu saja kita tengok. Kan? Cuba kalau kita duduk dekat kampung-kampung, mana banyak kita tengok. Banyak kita tengok orang yang bela. Kan? Untuk untuk memburu binatang. Kemudian dia membunuh binatang buruan. Jadi lepas binatang buruan tu. Apa nama anjing tadi. Lepas tu dia membunuh binatang buruan, maka binatang buruan itu telah boleh kamu makan. Boleh kamu makan. Bukan anjing tu, binatang buruan tu. Yang dia dapat tu. Ya. Hilap lagi kan. Yang dapat tu. Kalau dapat rusa tu boleh makan. Tu dalam bab fiqh banyak perbahasan dulu, kan? Bagaimana kalau dia bawa sekerat saja, adakah makan tu? Dalam fiqh ada perbahasan dia. Ataupun dia bawa secara utuh, dia bawa secara sempurna, adakah ataupun dia bawa sekerat dia. Dia mangsa rusa, dia bawa kaki dia saja. Kan? Kepala tak ada, apa tak ada, bagaimana keadaan? Tetapi apabila anjingmu telah memakan buruan itu, ni dia. Kalau anjingmu telah memakan buruan itu, maka baki sisa tadi, janganlah kamu makan. Dia makan dah. Dia makan kepala dia. Dan maka tak boleh makan. Karena anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Kan? Sebab dia, kalau dah dia makan, maknanya apa? Dia menangkap tadi untuk diri sendiri, bukan untuk tuannya. Kan? Jadi inilah Nabi SAW itu kepada kita. Saya bertanya pula, kata Ali bin Hatim, ku lepas anjingku tetapi kedapatan pula anjing lain serta dia. Bagaimana itu? Dia kata apa? Dia lepas anjing dia. Lepas tu yang menangkap mangsa tadi bukan anjing dia. Anjing yang lain-lain pula. Kan? Maka Nabi jawab, jangan kamu makan tangkapannya. Karena engkau membaca bismillah untuk melempas anjingmu, bukan untuk anjing yang lain. Sebab dimula lepas tadi nak buru ni, bismillah, dari bukan bismillah lah. Maka ditangkaplah seekor ayam hutan. Maka dia bawa. Dia tak makan lagi. Dia bawa. Dan dia bawa ni matilah yang tu. Maka boleh dimakan. Sebab dah lepas bismillah. Kalau yang menangkap itu anjing yang lain. Kan? Dia bawa juga. Bukan anjing yang dilepas tadi. Maka tak boleh makan. Wallahu a'lam bishawab. Ini nama dia anjing untuk berburu. Kan? Dulu saya duduk kampung banyak, kan? Tapi banyak yang digunakan anjing yang berburu ni oleh bukan orang Islam selalunya. Kan? Dan dia bukan berburu binatang halal pun. Dia berburu biawak. Dia pemakan biawak. Kan? Jadi dia pemakan biawak kan. Bukan dog. Dog tu biawak padang pasir. Alhamdulillah. Habis dah mukadimah tu. InsyaAllah masuk kita kepada tajuk kita hari ini. Itu tafsir surah Al-Buruj. Ada apa soalan? Jadi yang rakaman pengajian kita ni, kalau nak tengok kat YouTube tu, saya akan upload kat YouTube. Kalau nak tengok secara live, dia TikTok kan. Kita TikTok. Kan. Ni kat TikTok ni muka tuan-tuan perempuan yang ada. Bukan saya tak ada. Jadi insya-Allah kita sambung kenaan dengan tafsir surah Al-Buruj. Hari itu kita dah bincang kenaan dengan tafsir dan ulasan. Tafsir dan ulasan. Inna batsha rabbika lasyadid. Itu kita dah baca dah kan? Dialah Allah Subhanahu wa taala
Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar khas, kan? Buka surat 199. 199. Iaitu yang kelima. Maha kuasa berbuat apa yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa dan berbuat apa yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kudrat, kuasa yang mutlak untuk melakukan apa sahaja yang dikehendakinya. Kuasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada siapa pun yang boleh mempertikaikannya dan menghalangnya dan juga menguranginya dan juga mengaturnya. Sebab kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Adapun kuasa manusia, kuasa hamba dipinjamkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kuasa hamba. Adapun kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak. Sebab itulah fa'alun lima yurid. Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat apa yang dia kehendaki. Apabila dia ingin melakukan sesuatu, tiada yang dapat menghalang ketetapannya dan tiada boleh mempersoalkan apa yang dilakukan. Tak boleh. Kita persoalkan, tak boleh. Demi keagungan dan kekuatannya. Juga demi kebijaksanaan dan keadilannya, apabila dia ingin menghapuskan golongan yang zalim lagi degil, dan sebaliknya menolong golongan orang yang beriman dan percaya, niscaya dia akan melaksanakannya tanpa dapat dilemahkan oleh sesiapa. Fa'alun lima yurid. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menolong hambanya, Allah akan menolongnya. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala nak menghapuskan, membinasakan golongan yang zalim dan degil, Allah mudah membinasakannya. Kalau kita tengok dalam keadaan apabila orang yang hebat dengan persenjataannya, yang baru-baru ni kita dengar, kan, dalam seminggu ni kan, dia Israel ni, kan, dia bawa bom, kan, dengan niat dia apa? Nak merobohkan terowongan Hamas. Tengah dia nak bawa bom ni, meletup bom tu, dan mati dalam puluh-puluh orang. Masya Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Tak ada siapa pun yang tembak pun, dia meletup sendiri. Bom yang dibawa tu meletup sendiri. Dan letupan itu, maka banyaklah mati daripada pihak musuh. Jadi begitulah, maknanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Allah berkehendak berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan baik di bumi maupun di langit. Sama ada di bumi ataupun di langit, dan tiada juga menghalang yang dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa pun yang boleh menghalang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mana Allah dah berkehendak, kun fayakun, Allah berbuat dengan kehendaknya. Seterusnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang golongan orang-orang yang kafir, dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hal ataka hadisun junud, telah sampai dah kepada kamu, sampaikah kepada kamu cerita berkenaan dengan golongan-golongan kafir yang mereka menentang Rasul-Rasul Allah. Golongan kafir ni siapa ni? Contoh dia kaum Fir'aun di zaman lampau, dan kaum Samud daripada zaman sebelum itu. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun, semua ni, dan juga Ashabut Tubba. Mereka ni orang kuat, golongan-golongan yang hebat. Tapi ketika mana mereka silap memilih lawan, mereka silap memilih lawan, mereka lawan penciptanya, dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakannya. Kan? Ada yang dibinasakan dengan sekali pekikan, sekali apa? Sekali dengan suara saja. Ada yang Allah binasakan dengan hujan batu. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala binasakan dengan air laut. Fir'aun Allah binasakan dengan air laut.
Masya Allah. Itu semua sebab itu. Semua itu tentera Allah. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mereka, maka mereka menguasai dan mengalahkan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal ataka hadisul junud, sudahkah sampai kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun, kaum Samud. Maksudnya, apakah engkau wahai Muhammad telah mendengar perihal kumpulan-kumpulan kaum yang kufur dan mendustai para nabi-nabi mereka. Jadi kaum-kaum yang Allah ceritakan dalam Quran sebelum ni, mereka ni kaum yang melampau, yang mereka mendustakan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan memerangi Rasul. Ketika mana Rasul sampai dan Rasul mulakan dakwah mereka, mengajak untuk menyembah Allah, mereka lawan dan mereka cabar Rasul itu. Itu golongan yang telah mempersiapkan bala tentera yang memerangi Nabi mereka. Bagaimana kita tengok dalam kisah sejarah, kan, Nabi Musa AS diceritakan dalam Quranul Karim, diperangi oleh Fir'aun, yang dia, kekuatan dia, tentera dia banyak, alat peperangan dia pun cukup semua, ada semua, dan dia memerangi Nabi Musa AS yang tak ada apa, tak ada peralatan, tentera pun tak ada, duduk berdakwah 2 orang saja, Nabi Musa dan Nabi Harun. Umat dia pun dapat umat tegak juga, degil juga, tak boleh bawa untuk berperang. Ketika mana perintah untuk berperang, umat dia kata apa? Hampilah 2 orang, Musa dan Harun pergi 2 orang berperang, kami duduk saja. Mana apa dapat umat ketegak juga. Allah Subhanahu Wa Taala menolong hamba-Nya, menolong Rasulnya. Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan di atas Fir'aun, memenangkan Nabi Musa dan Fir'aun. Maka Fir'aun mati dalam keadaannya yang tersiksa di Laut Merah, iaitu satu keadaan yang menyakitkan, mati tenggelam. Atau dengan ungkapan yang lain, tidakkah sampai kepadamu ya Muhammad berita bahawa Allah telah menghukum mereka dengan kesengsaraan? Bagaimana Namrud? Namrud ni ketika mana dia menentang Nabi Allah Ibrahim, Allah Subhanahu Wa Taala siksa dia dalam kehidupannya, dan Namrud dalam keadaan disakiti oleh seekor nyamuk, masuk dalam hidung dia, terus ke otak dia, dan nyamuk tu tak mati, menyakiti dia hinggalah dia mati. Masya Allah. Jadi Allah turunkan kepada mereka bencana kerana mereka melampau dalam kekufuran dan kesesatan. Sebab melampau dah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu utusan, peringatan, pengajaran, mereka tak mau buat, mereka tak mau ikut, malah mereka mencabar kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah turunkan satu bala tentera Allah, antara bala-bala tentera yang masyhur sebagai penentang Allah, iaitu Fir'aun dan bala tenteranya. Jadi antara bala tentera yang masyhur lah dalam sejarah, yang kita tengok mereka ni menentang kuasa Allah. Mereka mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Fir'aun dia kata kepada Haman, ya Haman, dia kata apa? Bina kepadaku satu binaan yang tinggi sehingga aku boleh melihat Tuhan Musa. Kan? Maka Haman ni ketua tentera Fir'aun, dia pun buatlah satu bangunan yang tinggi sehingga Fir'aun boleh melihat Tuhannya, Tuhan Nabi Musa. Kan? Sesungguhnya Fir'aun ni bukan kejahilan, dia ni dah melampau dah. Dia bukan tak tahu Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menciptanya, dia tahu, tapi kejahilannya ataupun kedegilan dia mengalahkan pengetahuannya, sehinggalah dia menjadi bodoh dan menjadi buta hati. Kalau orang buta hati, susah nak bagi nasihat. Nasihat apa pun kat dia, kalau dah buta hati, susah nak masuk. Sebab bukan buta mata. Fir'aun ni ketika dia lawan, ketika dia kata, tengok mana Tuhan kamu. Dan Nabi Musa kata, Tuhanku yang maha tinggi. Tinggi yang dimaksud tu apa? Yang dimaksud tinggi iaitu tinggi nisbah, dan kedudukan. Maka dia perintahkan ketua tentera dia untuk membina
satu binaan yang tinggi dan dia naik atas binaan itu. Masya Allah. Juga kaum Nabi Soleh, yaitu kabilah Samud dan kalangan orang yang primitif. Apa yang dimaksudkan dengan kisah-kisah mereka ialah kisah kekufuran dan keangkuhan mereka serta bentuk kecelakaan yang menimpa mereka. Manakala yang dimaksudkan dengan Fir'aun pula adalah Fir'aun beserta bala tenteranya. Sebab itulah Fir'aun ni dia disiksa oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka, bukan dia seorang. Termasuk dalam tentera-tentera dia sekali, pengikut-pengikut dia. Fir'aun dan bala tenteranya Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan dalam laut, iaitu Laut Merah. Allah tenggelamkan dalam laut itu. Masya Allah. Jadi manakala kaum Samud pula yang menderhaka dan menyembelih unta betina Nabi Saleh. Kan? Jadi unta betina ni termasuk mukjizat yang didatangkan kepada Nabi Saleh agar kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, agar kaumnya membenarkan kenabiannya. Sebab itulah ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, hazihi naqatullahi lakum. Ini dia unta betina, naqah. Dia nisbahkan kepada Allah, naqatullah. Unta betina ni milik Allah. La tamassuha bisu. Jangan hampa sakiti dia. Sebab apa? Sebab ketika mana hampa sakiti dia, makna dia hampa tengah berlawan dengan Allah, menentang Allah, mencabar Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Nabi Saleh ni dia degil. Dia nak buktikan betul tak ni? Masya Allah. Dia nak buktikan. Sebab ketika mana dia nak buktikan, dia mencabar Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana umat-umat sebelumnya mencabar kuasa Allah ketika mana Nabi mereka mengatakan, jangan hampa sembah selain daripada Allah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembah benda, jangan sembah makhluk. Sebab semua makhluk itu adalah milik Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap berdegil juga dan berikan amaran. Nabi dan Rasul bagi amaran. Kalau hampa tidak bertaubat, maka azab Allah akan turun. Apa dia berkata? Tunjukkan kepada kami mana itu azab. Kan? Jadi orang yang bermain-main dengan azab ni, sesungguhnya apa? Dia ni membinasakan diri dia sendiri. Sebab kalau azab Allah ni turun, maka tak sempat bertaubat dah. Tak ada peluang untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi Saleh ketika mengatakan hazihi naqatullahi lakum, maka diberitahu kepada mereka, la tamassuha bisu. Jangan hampa sakiti dia. Depa bukan takat sakiti, depa bunuh, depa sembelih. Maka ketika mana Nabi Nabi Saleh mengetahui, Nabi Saleh murka, marah. Pasal apa? Ketika mana dah dibunuh, mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan, maka sesungguhnya tunggu hari saja azab itu akan turun. Ini yang berlaku kepada umat, kepada kaum yang melampau, yang derhaka, yang kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Saleh pun telah berdakwah kepada kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan hapuskan mereka dan negara mereka dengan taghyah, kan, iaitu suatu azab malapetaka yang sangat dahsyat. Kan? Allah Subhanahu wa taala membinasakan satu negara, satu kawasan dengan apa? Dengan satu bala yang mengerikan. Jadi mereka mati semua. Mereka mati semua. Ayat terakhir ini bagaikan sindiran tajam kepada orang kafir Quraisy. Jadi ayat terakhir ini kemudian Allah menjelaskan bahawa budaya menentang dan menderhakai Allah memang watak orang kafir. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita dalam surah Al-Buruz. Dalam surah Buruz, Allah Subhanahu wa taala beritahu watak ataupun keadaan menentang ni ialah watak orang kafir, sebati dah dengan mereka. Karena mereka sepanjang zaman ni, tiap generasi, kalau kita tengok di zaman ke zaman, di zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, sehinggalah hari kiamat, watak penentang agama, penentang kebenaran ialah watak kafir. Walaupun kita tengok dalamnya itu,
dalam muka dia bukan kafir pun, tapi munafik. Munafik ni, dia hati dia kafir dah. Sebab itulah dia memusuhi Islam. Sama ada munafik ataupun kafir yang sebenar, mereka tetap akan memusuhi agama Allah, memusuhi kebenaran dan memerangi Nabi dan Rasul. Sesungguhnya orang-orang yang kafir selalu mendustakan. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita, balil ladzina kafaru fi takzib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj ayat 19. Makna dia apa? Makna dia menetapkan sifat orang kafir ini dalam keadaan takzib, mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak boleh lari. Sebab sifat kekafiran itu memaksa mereka untuk mendustakan agama Allah yang benar. Agama Allah benar dia pendustakan, fi takzib. Wallahu min waraihim muhit. Tapi mereka tak perasan sesungguhnya apa? Allah sentiasa memerhati mereka. Kan? Maka realiti yang berlaku ialah golongan musyrikin Arab sangat mendustai Nabi SAW. Bagaimana kita tengok awal dakwah Nabi? Nabi berdakwah secara sirriyah. Dakwah sirriyah. Dakwah sembunyi-sembunyi. Kan? Maka Nabi memulakan dakwah pintu ke pintu. Adakah penentangan? Ada, tapi taklah berat sangat. Ketika mana Nabi mengubah cara dakwahnya menjadi dakwah alaniyah, maka mulalah penentangan dan cabaran yang Nabi hadapi daripada kaum Quraisy. Mereka cenderung menentang apa sahaja yang baginda bawa, dan mereka tidak mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku ke atas orang kafir sebelum mereka. Walhal mereka mengetahui bagaimana kaum Samud, kaum Ma'ad. Mereka tahu kaum Fir'aun cerita mereka. Semua dibinasakan punca apa? Punca sebab mereka menolak agama, menolak dakwah Nabi dan Rasul mereka. Jadi disebabkan hawa nafsu mereka, mereka buta. Mereka menentang Nabi SAW. Nabi berdakwah diperangi, yang mengikut Nabi SAW diseksa dan ada yang dibunuh. Sebagaimana kita tengok Sumayyah, dan juga kita tengok kan anak dia, kan, dan suami dia. Dia dan suami yang dibunuh. Disebabkan apa? Disebabkan dia beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu je punca dia. Bukan punca dia orang lain pun. Orang Arab juga kan dia perkenal. Tetapi disebabkan dia mengikut Nabi SAW, dia perangi dan dia memusuhi Nabi SAW. Jadi ayat terakhir ini bagaikan sindiran tajam kepada kafir Quraisy ketika itu. Setelah Allah menceritakan perihal tentera-tentera tersebut, Allah terus menuding terhadap pendustaan kaum kafir Quraisy. Demikian juga setelah menenteramkan hati Nabi SAW dengan kisah orang zaman terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu sesungguhnya apa? Telah pun berlaku umat-umat terdahulu mendustakan nabi mereka. Berlalu umat terdahulu cerita-cerita kisah mendustakan umat, mendustakan nabi-nabi mereka. Tapi apa yang dapat? Mereka mendapat suatu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati Nabi SAW. Sebab berat cabaran Nabi SAW, maka Nabi SAW memberikan mendapat satu penyemangat. Sebab sebelum ni pun sama juga, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutus kepada kaumnya, mereka semua menghadapi cabaran yang sama, iaitu penentangan daripada kaum mereka. Jadi padahal Allah mengepung, wallahu min waraihim muhit. Kan? Wallah Subhanahu wa taala, wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa untuk menurunkan kepada mereka bala sebagaimana yang telah diturunkan kepada umat yang terdahulu. Jadi ketika mana bala kebinasaan, musibah diturunkan kepada umat terdahulu, Allah juga boleh menurunkan kepada umat yang menentang Nabi Muhammad SAW. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat dan Perkasa, dan mereka tidak mampu menghilangkannya, kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala.
atau melemahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tengok, dan apabila kita tengok Ashabul Ukhdud, bagaimana kekuatan mereka. Allah binasakan sekejap saja. Kalau kita tengok kan, orang-orang yang kuat, iaitu Ashabut Tubba, yang dalam kisah dalam Quran, kalau Allah tidak menyebutkan kisah ni, manusia pun tak tahu, orang ramai tak tahu, dan cerita ni hilang terus macam tu je. Sebab apa? Sebab mereka ni hebat, kaum yang hebat, kaum yang kuat, tetapi mereka menentang Allah. Rasul yang diutus kepada mereka, mereka perangi, mereka mendapat bala daripada Allah Subhanahu wa taala sekejap je, sekelip mata je, dan binasa semua. Adakah berguna apa yang ada pada diri mereka, di tangan mereka, senjata yang mereka ada berguna tak? Tak ada guna apa. Masya Allah. Sebab apa? Ketika mana Allah turunkan bala tenteranya, maka semua yang dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala akan binasa. Inilah juga yang berlaku kepada pasukan bergajah, iaitu Abrahah. Bagaimana bala tentera yang datang daripada Yaman, pasukan bergajah, hebat dengan gajah, dengan kuda, dengan unta. Mereka semua ada, kan, besi siap, semua pakai pakaian besi. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala sesuatu. Kan? Bagaimana kita tengok kan, kereta kebal yang moden lah ni, kan, yang berdepan dengan tentera Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi? Jadi besi buruk. Kan? Sebab apa? Sebab yang berkuasa tu Allah. Logik kita kata apa? Tak boleh dikalahkan. Kita kata, kalau ikutkan kajian siapa tu? Kajian kita, kajian manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mana berbuat, fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala ketika mana membuat sesuatu, Allah akan jadikan perbuatan itu akan jadi. Tapi kalau kita dah belum tentu lagi, kan? Kita kata ni ikut kajian, memang ikut kajian, tapi kajian itu tidak akan ada apa-apa gunanya ketika mana berdepan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya merupakan bukti bahawa Allah Maha pengetahui tentang keadaan mereka, dan Dia sahaja akan memberikan ganjaran-ganjaran terhadap perbuatan mereka. Selain dari itu, Allah juga menegaskan kepada Rasulnya bahawa sesungguhnya tiada sebab untuk baginda bersedih hati terhadap kedegilan dan pendustaan kaumnya, serta kecenderungan mereka ke arah kekufuran tersebut. Semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW, ketika mana Allah turunkan Quran Suratul Buruj, maka banyak membuat hati Nabi SAW jadi rasa selesa, tenang, tak takut, tak gundah gulana. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan memantau dan pergerakan orang-orang kafir. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyelar golongan kafir kerana mendustakan mereka, sebab pendustaan mereka kepada terhadap Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anum Majid. Jadi ketika mana Quran ini banyak didustakan oleh kafir Quraisy. Ada yang mengatakan Quran ini ialah buatan Nabi SAW. Ada yang mengatakan Quran ini sebagai asatirul awwalin. Sebagai rekaan-rekaan orang-orang yang terdahulu. Ada yang mengatakan ini Muhammad ni dia berguru dengan orang-orang yang pandai. Ada yang mengatakan Nabi ini adalah tukang tilik. Macam-macam lah tu. Kan, tukang sihir. Di pelbagai tohmahan kepada Nabi SAW, mereka nak mengatakan Quran itu adalah tak betul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu Al-Quran yang mulia, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala yang tersimpan fi lauhil mahfuz, di lauh mahfuz. Maksudnya sesungguhnya Quran yang mereka dustakan itu mempunyai kedudukan yang mulia dari segi susunan dan gaya bahasa. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berikan cabaran kepada golongan-golongan yang tidak
mengikut Quran dan mereka tak percaya kepada Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan cabaran, fa'tu bimislih. Mana dia apa? Datangkan Quran yang sama dengannya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratin min mislih. Datangkan satu surah yang sama dengannya kalau kamu tak percaya. Ayat suci Al-Quran berada di tahap puncak ketinggian dan sebagai petunjuk kepada orang yang beriman dan tiada dalamnya keraguan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemuliaan dan keberkatan Al-Quran bukanlah syair, mantra ataupun ungkapan sihir sebagaimana didakwa oleh mereka. Kafir Quraisy macam-macam didakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sesungguhnya yang tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah mereka telah meludah ke atas muka dia sendiri. Sebab apa? Sebab sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, mereka telah pun menggelar Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya, sehingga Nabi SAW penuh dengan barang yang disimpan di rumah Nabi SAW, sebab mereka percaya kepada Nabi SAW yang jaga barang-barangan mereka. Masya Allah. Mereka menggelar Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Tetapi ketika mana Nabi SAW berdakwah, mengajak mereka kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang satu, ke jalan yang benar, mereka kata Nabi penipu. Makna dia apa? Maknanya dia telah merosak, telah meludah ke muka dia sendiri. Dia mengatakan Nabi Al-Amin, lepas tu tak percaya. Masya Allah. Kan? Sehingga kan mereka mengatakan apa? Ya Muhammad, kalau kamu mengatakan, kalau penama, kata Nabi apa? Kalau saya mengatakan kepada kamu, akan keluar daripada bukit ini kuda ataupun unta, kamu percaya tak? Dia berkata kami percaya. Sampai tahap tu, dia berkata kami percaya. Sebab apa? Sebab kami tak pernah lagi menemui kamu seorang penipu ataupun bohong. Masya Allah. Jadi ketika Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan Tuhan yang satu, kan? Maka Abu Lahab menentang Nabi SAW dengan berdiri. Dia mengatakan apa? Alihadza jama'tana, adakah sebab ini engkau himpunkan kami ya Muhammad? Maka dia maki Nabi SAW. Dia maki hamun Nabi. Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia berkata tadi kami percaya. Lepas tu Nabi ajak untuk ke jalan Allah, menyembah Allah, dia maki hamun Nabi SAW dan dia berkata Nabi pembohong lah. Nabi penipu macam-macam. Kan? Begitulah kisah bermulanya dakwah Nabi SAW dan juga akhir zaman ni pun sama juga. Bukankah Nabi telah mengatakan mula Islam ni datang dianggap sebagai gharib. Kan? Gharib ni apa? Asing. Diperangi. Dibagi lembar macam-macam lah. Dikatakan penganas lah, dikatakan tak baik macam-macam lah. Dan di akhir zaman pun sama juga. Islam ini kembali ke nasib semula. Iaitu Islam ni apa? Dianak tirikan. Kan? Hak Islam ni mulalah dipertikaikan. Tengok, hak-hak Islam dipertikaikan. Wahai tak ada kena-mengena dengan yang bukan Islam pun. Ketika mana umat Islam nakkan undang-undang Islam tu sendiri dipertikaikan. Wahai apa? Wahai tak ada kena-mengena pun. Kita buat undang-undang kita. Kita buat hukum hakam kita. Kan? Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah yang terpelihara daripada perbuatan dan pengubah suaian dan penyelewengan. Quran ni terpelihara. Sebab Allah yang menurunkan Quran. Allah yang menjaganya. Maka terpelihara daripada perbuatan pengubah suai ataupun penyelewengan. Ia adalah Ummul Kitab yang termaktub di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, yaitu kitab Al-Maknun, yaitu dalam surah Al-Waqi'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab, yaitu sesungguhnya kitab Maknun dan Lauhul Mahfuz itu adalah sama maksudnya, yaitu kitab yang terpelihara, yang terjaga, kan? Dijaga daripada pengubah suaian.
Setengah golongan al-mutakallimun berpendapat bahawa lauh tersebut adalah suatu yang terpamer kepada para malaikat. Jadi malaikat ni boleh melihat di lauhil mahfuz dan mereka membacanya. Jadi malaikat ni membaca yang terpamer di lauhil mahfuz. Sebab itulah ada satu pandangan itu. Pandangan seumpama ini adalah perkara sam'i yang wajib diyakini. Manakala lauhil mahfuz ini memang suatu hakikat yang telah dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita wajib beriman dengannya. Makna dia apa? Kita beriman adanya lauh mahfuz. Kan? Sebagaimana disampaikan walaupun kita tidak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya. Walaupun kita tak tahu bagaimana rupa dia, tak perlu tahu. Yang ini Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu kepada kita ada lauhul mahfuz, maka kita beriman dan mempercayainya bahawa itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah cipta, iaitu lauhul mahfuz. Pedoman hidup dan hukum hakam. Ada soalan apa? Sebelum kita teruskan. Ayat-ayat di atas menjelaskan pengajaran seperti mana berikut. Di ayat-ayat yang kita baca ni daripada 12 surah Buruz tadi hinggalah ke 22, kan? Inna batusya rabbika lasyadid hingga bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Jadi ayat ni ada satu pengajaran. Yang pertama, sesungguhnya azab, pembalasan dan siksa Allah terhadap golongan yang angkuh lagi zalim amat dahsyat. Allah nak bagi tahu siksaan yang didapati, yang diterima oleh golongan yang zalim, golongan yang angkuh, sesungguhnya berat, dahsyat. Dan Allah menggambarkannya dalam firman-Nya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Jadi telah pun berlalu sebelum ni beberapa negeri, beberapa kawasan, beberapa negara, ketika mana mereka zalim, maka Allah mengambil mereka. Allah menurunkan azab mereka dan Allah menurunkan azabnya ke atas mereka dan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih lagi keras. Itu gambaran yang pertama ataupun disebut dengan penjelasan pengajaran yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memulakan penciptaan manusia pertama di dunia dan kemudian membangkitkan mereka kembali di akhirat. Jadi yang menciptakan kita ni siapa? Allah. Allah ciptakan kita di muka bumi Allah ni, lepas itu Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita semula di akhirat. Allah ciptakan kita di dunia ni lil fana, untuk kebinasaan. Ketika Allah ciptakan kita di akhirat lil baqa, untuk kita kekal. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempunyai segala sifat keunggulan yang tidak mungkin terdapat pada sesiapa pun selainnya. Nama dia sifatul kamal. Sifat kesempurnaan, unggul, hebat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana kuat mana pun dia, hebat kedudukannya, tidaklah sama dengan kedudukan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang iman dia kuat, yang hebat, dia tidak akan takut melainkan kepada Allah saja. Dia Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kekuatannya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ada sifat Ghaffar, sifat Maha Pengampun. Maha melindungi dosa-dosa hamba-Nya yang beriman dan tidak akan mengaibkan mereka dengan dosa-dosa tersebut. Masya Allah. Allah ampunkan dosa seseorang ketika Allah ampunkan dosanya. Allah tidak perlihatkan aibnya. Allah tak nampakkan aibnya. Allah hapuskan dosanya. Ghaffaruz dzunub. Allah Maha Pengampun atas dosa. Bayang tuan-tuan, ketika mana kita berdosa kepada Allah, kita istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah tutup dosa kita.
Allah hapuskan dosa kita. Orang lain tak tahu. Masya Allah. Allah Maha Mengasih lagi penyayang terhadap para hamba yang dikasihinya. Yang Allah sayang, yang Allah kasih, Allah sayang dan kasih kepadanya. Dia yang memiliki aras. Sebab itulah ketika mana Allah mencintai dan mengasihi seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dalam sebuah hadis. Ketika mana Allah panggil malaikat Jibril, Allah mengatakan kepada Jibril, "Ya Jibril, aku mencintai si fulan," maka cintainya dia. Maka Jibril pun mencintainya. Maka Jibril memanggil semua malaikat-malaikat penghuni langit, mengatakan, "Wahai malaikat penghuni langit, sesungguhnya aku mencintai si fulan." Maka cintailah dia. Maka semua malaikat-malaikat pun mencintai si fulan tadi. Kemudian ketika mana Allah pun meridainya, Allah letakkan hati-hati hamba pun kasih kepadanya di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana dia letakkan di mana pun, orang sayang kepada dia. Kan? Letakkanlah di mana pun dia, Allah sayang kepada dia. Sebab apa? Sebab Allah sayang kepada dia, manusia-manusia pun sayang kepada dia. Dia yang memiliki aras yang agung mengatasi segala makhluk. Kuasa Allah mutlak. Kuasa kita ni mahdud. Kuasa kita mahdud. Mana dia apa? Terhad. Kuasa Allah mutlak. Allah berkuasa segala sesuatu. Menghidupkan, mematikan, mengadakan, mentiadakan, mencantikkan, memburukkan, memberikan sakit dan juga sihat. Semua itu kuasa Allah. Bagi rezeki dan mengambil rezeki. Bagi kesihatan, bagi sakit. Kan? Allah bagi kekayaan kepada seorang hamba. Allah boleh juga ambil daripada seorang hamba tu kekayaan. Semua itu Allah yang berkuasa. Allah bagikan kuasa dunia kepada orang lain, Allah ambil pula daripada dia kuasa dunia ni. Masya Allah. Siapa yang Allah kekalkan, Allah kekalkan. Siapa yang Allah binasakan, Allah binasakan. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah disebutkan hak mutlak. Kita ni hak mahdud. Hak kita ni hak terhad. Karena ada kita saja yang selalu mendakwa milik saya, tapi bukan milik kita pun. Dan kita saja yang selalu mendakwa. Kita mendakwa, kita mengatakan tu milik saya, bukan milik kita, tu milik orang lain. Kan? Yang milik kita apa kita infakkan di jalan Allah, apa kita sedekahkan di jalan Allah, tu milik kita lah, akan kita perolehi di akhirat. Tapi yang sebelum ni, yang belum ada tu bukan milik kita. Atas geran je nama kita. Lepas kita mati, berpindah pula nama tu ke orang lain. Kan? Berpindah ke orang lain, sama ada ke anak kita ataupun dia jual orang lain pula. Kan? Samalah begitu. Begitulah kita. Kita ni mewarisi harta-harta sebelum kita. Masya Allah, kan? Jadi kemampuan Allah tidak terbatas. Sebab sifatul kamal. Allah berkuasa melaksanakan apa saja yang diingininya. Fa'alun lima yurid. Apa yang dikehendaki oleh Allah, maka terlaksana. Yang kita kehendaki belum terlaksana sebelum dapat izin daripada Allah. Al-Qafal menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala mampu melaksanakan apa yang dia mahu berdasarkan perancangannya. Tiada penghalang yang dapat menghalangnya dan tiada pula yang dapat memaksanya. Dia berhak memasukkan golongan beriman ke dalam surga. Allah juga berhak memasukkan, menghumankan musuhnya dalam neraka dan tiada dapat menolong mereka. Allah berhak membiarkan golongan yang menderhaka melakukan apa yang mereka ingini sehingga dia membalasnya. Jadi ketika mana kaum yang zalim, kaum yang derhaka, kaum yang musuh Islam, Allah biar macam tu, bukan Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu. Allah tangguhkan sehingga dosa dia tu banyak, sehingga dia akan binasa dengan dosa dia sendiri, menyakitkan dia. Sebab itulah kita tengok orang yang berbuat zalim, orang yang maksiat, bertambah harta dunia. Kita tengok dia maksiat, tapi tambah harta dunia. Istidraj, kan? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi maknanya apa? Allah berikan peluang untuk dia. Allah tangguh. Allah tak ambil macam tu je. Kan? Allah tak berikan dia musibah. Pasal apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Kasihkan kepada dia. Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ketegak, degil, zalim. Masya Allah. Fir'aun ni zalim. Tapi adakah kezaliman yang dia buat tu yang Allah turunkan azab? Tidak. Allah hantar Rasul, peringatan. Allah berikan Rasul. Allah hantar Rasul. Nabi Musa, Masya Allah, diutus memberikan peringatan kepadanya. Lepas tu turun mukjizat macam-macam diperlihatkan kepada Fir'aun. Tapi tetap juga hati dia buta, hati keras.
sehinggalah Allah binasakan. Allah boleh mengalahkan, melengahkan pembalasan kepada golongan daripada mereka bila dikehendakinya, ataupun menyeksa sesiapa yang dikehendakinya, baik di dunia maupun akhirat. Pendek kata, Allah bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, inilah pengajaran yang ketiga ni. Banyak lagi pengajaran itu sampai yang ke-6 kan. Jadi akan datang insya-Allah kita tutup surah ni sebelum kita masuk ke surah yang baru kan. Jadi akan datang kita selepas surah Al-Buruj, iaitu surah apa? Surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Jadi kita akan datang selepas surah Buruj, kita akan masuk kepada surah Al-Insyiqaq. Muka surat 163. Tu akan datang lah, belum lagi. Yang ni akan datang kita habis dulu ni. Lepas tu kita sambung surah Al-Insyiqaq 163. 163. Insyiqaq. Idza sama'un syaqqat. Tu tak apa-apa surah itu. Tak banyak kot. Tak banyak, sikit je. Kan? Syiqaq tu sikit je. Tak banyak. Kalau nak betul sikit pun 5 kupang je pun. Ada dah. 1, 2, 6, 7 ya. 7 ke 8. Sikit ya. Jadi surah Al-Insyiqaq. Akan datang surah Al-Insyiqaq insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah tetapkan iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala hidayah kepada kita insya-Allah. Hidayah ma'unah. Sentiasa kita